this computer. Okay, Cun. Harap-harap ada manfaat malam ni Malam ni dah 15 dah masuk 15 Ramadan dah. So harap kita dalam Ramadan ni berterusan sampai kita lepas Ramadan. Okay, kita tengok balik yang hari tu punya. Saya start daripada awal balik. Okay. Saya start daripada awal balik. Okay. Setting. Saya start dengan setting Untuk setting ni kita menggunakan RSI. Boleh cari dekat indikator bahagian oscillator. So nama dia Relative Strength Index. Okay, ni saya reset dulu. Parameter pun saya reset dulu. Okay, kalau kita buka mula-mula, dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia punya ni dia letak period, close, dodge blue. Okay, apa yang saya buat, period ni kita tukar kepada 6. Apply to median price. Yang ni gunalah masing-masing punya lah. Saya gunakan gold, yellow, bagi tebal sikit, nombor 3. Yang ni fix minimum kosong, fix maksimum 100. Okay. Itu dia punya range lah, 0 hingga 100. Okay, level. Level ni, mula-mula dia akan keluar macam ni lah, level 30, 70. So dekat level 30 ni kita labelkan dia sebagai description. 30 kita tulis buy small. Dekat level 70 kita sell small. Okay, yang mana tak dapat setting ni lagi, nanti tengok balik dalam grup saya ada tulis, saya ada share dalam grup. Okay, kita add level 20 sebagai buy speed. Level 80 sebagai sell bid. Okay, tambah lagi satu lagi level 10 sebagai hint to sell. Then tambah lagi level 90 sebagai hint to buy. And then tambah lagi satu level 50 save TP. Okay, saya gunakan warna merah supaya saya nampak dengan lebih jelas. Itu sahaja. Visualization ni tak kisahlah. Boleh guna dekat time frame mana pun. Ini parameter, ini level. Kalau yang mana tak dapat, nanti komen lah Okay. Lepas tu tekan OK. Okay, dah jadi macam ni Sekejap. Tukar sikit. Ini kita bagi dia straight line. Okay. So nanti dia akan jadi macam ni lah. Okay. So time frame yang digunakan adalah time frame M5 sebab kita nak scalping sahaja. Okay, kita nak scalping sahaja. Okay, macam mana kita nak dapatkan setup? Okay, saya cari yang mudah lah. Okay. Okay, yang mudah. Okay. Okay, untuk setup sell, kita start dengan setup sell Untuk setup sell, kita kena tengok dekat indikator RSI ni. Okay, dekat indikator RSI ni, bila cross macam ni, ataupun dia masuk ke zone hint to sell. Mana kata bila berlaku RSI masuk ke zone hint to sell, ke line hint to sell ni, ini menunjukkan dia nak turun lagi. Okay, bukan hint to sell ni, bukan masuk level 10 ni, dia dah jadi oversold. Okay, RSI dia determine strength, momentum.
So kita guna RSI ni untuk dia bagi tahu kat sini, aku nak turun lagi. So dia bagi tahu momentum dia kuat. So bila berlakunya keadaan ni, dia masuk ke line keen to sell ni, dia bermaksud dia nak sell. So dia akan bagi best price untuk kita sell. Okay, so price akan naik. So hint to sell berlaku dekat sini. Okay, dia beritahu dia nak turun lagi. So kita entry dekat bila masuk ke dalam zone sell small ataupun sell big. Sell small ni kita entry lot yang kecil lah. Okay, bila dia masuk ke atas ni lagi, baru kita layer untuk yang lebih besar. Okay, so yang ni dia dah masuk zone line dekat sell small. So kita akan sell dekat sini. Okay, sell dekat sini. Okay. Okay, kita sell kat sini. Okay, TP yang selamat adalah TP dekat level 50. Okay, TP selamat adalah TP kat level 50. So, kalau kat sini, dekat sinilah TP yang selamat. Kat sini ada berapa? Kalau kita enter 1 sen, kita ada $3.8. Okay, dia 1 pip $1. 1 tick 10 sen. 1 tick 10 sen. Okay, dekat Oroku, itu cara pengiraan dia sebab contract size dia besar. So TP yang seterusnya adalah dekat level 30. Ini TP kita sedap sikit lah. So kalau TP dekat sini, sinilah. Okay, sini berapa pip? Ada 5 pip. Okay. So bila kita dah TP, masuklah balik zone sell ni, kita sell lagi sekali. Yang ni dah TP lah. Okay, yang first position ni dah TP. So second position dekat sini, area sini, area sini. Okay. Okay, bila TP 50, ini kita dah TP lah. Berapa pip je ni? Sikit je. Dalam 3 pip saja, $3. Okay. Dan dia masuk ke zone sini. Sini. Okey. Masuk ke zone sini. Bila dia masuk sini, kita entry satu layer kat sini. And then dia pergi lagi dekat sell big. So kita masuk lagi satu layer dekat sini. So kita dah dapat 2 layer. Sini kita masuk big sikit lah sebab dia sell big. Kan? Dia masuk dekat sell big ni kita entry lot size besar sikit daripada sell small tadi. So kat sini kita dah dapat berapa pip sampai level 50 kat sini. Kat sini kita dapat 5 pip. So kalau kita biar continue sampai sini, kita dapat dalam 11 pip, 10 pip, $10. Okey. Seterusnya macam inilah. Masuk zone sell, kita sell. TP dekat sini ataupun TP dekat sini. Okey, contoh dia masuk lagi, dia bagi tahu lagi, dia nak pergi turun lagi. Okey. So kita masuk bila dia masuk zone sell. Masuk kat sini baru kita sell. So kalau kita sell dekat sini pun kita dah dapat TP sampai bawah ada dalam 10 pip juga. $10. Ni pun ada lagi. Masuk lagi. Seterusnya. Jadi kita keluar cepat, masuk cepat, kita keluar cepat. Okey? Jangan kita hold. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang akan berlaku seterusnya. Kecuali kita memang setup, kita memang sell. Tapi kita scalping. Alright? Ambil dalam TP 50 ataupun TP dekat
level 30 untuk sell. Okay, sekarang kita cari setup untuk buy. Okay, selagi mana tidak berubah RSI ni, dia masuk ke zone contoh. Okay, lepas dia masuk macam ni, dia dah bagi daripada tadi ni, into sell ni tak berubah apa-apa, terhinggalah dia masuk kepada hint to buy. Okay, contoh yang saya bagi kan, dalam keadaan ni, hint to sell, sepatutnya kita sell kat sini kan. Okay, tapi dia tak sampai 50. Dia masuk balik, kita mungkin tambah layer dekat sini. Okay, ni cantik ya, saya punya masa ni. Okay, kita entry sell kat sini. Entry sell kat sini, harga naik, kita floating. So, dekat sini kita masuk balik, lagi sekali, sell. Okay, kita masuk sell dekat sini lagi. Tapi bila keluar hint to buy, kita standby yang kita faham market akan naik. Okay, macam saya beritahu, bila berlaku hint, dia akan bagi best price untuk kita buy ataupun best price untuk kita sell. Okay, macam ni kita standby untuk cut. Sebab apa? Dia bagi tahu dia nak naik. Kemungkinan dia naik terus. Ada dua kemungkinan kan dalam market, macam saya cerita, ada dua kemungkinan sahaja. Sell apabila berlaku hint to buy ataupun hint to sell, sama ada dia continue terus ataupun dia bagi best price dulu. So dalam keadaan macam ni, dia bagi best price dulu untuk kita. So kita punya yang mula-mula floating tadi clear. So kita punya entry dua-dua ni dah clear. So bila berlaku kat sini hint to buy, kita follow yang terkini. Contoh awak buka-buka chart dekat sini lah. So cari apa yang hint yang terkini. Okay. Contoh buka chart dekat sini. Hint yang terbaru, yang terkini adalah hint to buy. So follow untuk buy saja. Okay, kita entry buy dekat kawasan sini. Sini, sini. Okay, dekat sini dia masuk untuk pertama kali kan. So kita entry kat sini dululah sebenarnya. Kat zone sini. Okay, dia tak sampai 50, dia masuk balik. So kita masuk entry yang besar sikit. And then baru kita TP, sama ada TP 50 dekat sini dan TP 70 atau 80 dekat sini. Okay. So tunggu dia masuk. So dia tak masuk balik lah ni. Dia tak masuk zone untuk dia sambung terus saja. So kalau kita hold, alhamdulillah lah. Kalau kita TP, tak apalah, syukur alhamdulillah kita dalam keadaan profit. Yes, memang instant sahaja. Scalping dia instant saja, dia kita tak pending order. Sebab kita tak tahu kat mana nak pending order. Sebab time frame M5 sahaja. Memang terus instant. Kita tunggu dia masuk zone, terus instant. Okay, selagi mana dia tak tukar trend, selagi itulah kita continue buy. Contoh dekat sini, hint to buy kan, dia masih, dia bagi tahu dia nak pergi lagi, dia nak shoot atas lagi. Okay, contoh lagi satu kat sini, bila berlaku hint to buy, lepas tu dia naik, lepas tu dia terus bagi hint to sell. Okay, kita tengok sekarang kita tengah buy dekat sini, masuk buy sini kan. So buy dekat sini. Ini okey lah, kita TP kat LP50. Sekejap, saya tengok. Dia mungkin kita floating dekat sini. Okay, bila masuk zone sini, kita buy dekat sini. Betul lah, kita akan buy dekat sini lah. Mengikut zone yang crosshair ni lah. So dekat sini kita masuk buy. Lepas tu dia keluar hint to sell. Okay, janganlah panik. Terus cut. Kita tengok dulu apa yang market tengah buat. Cuma kita standby stop loss. Okay. So bila market naik balik, okay, kita clear punya kita punya ni.
Okey, dia kena jelas Sekejap saya lagi besar sikit. Okey, dia kena jelas. Kalau nak tengok hint to sell atau hint to buy, mesti dia ada cangkuk macam ni. Dia cangkuk, dia tak nak cium saja. Dia mesti lebih sikit. Ni consider melepasi hint to sell. Okey, bila dekat sini pula dia masuk hint to buy. Sama juga, kita tunggu best price untuk buy balik. So dekat sini mungkin dia sideway. So jaga-jagalah bila ada sideway macam ni. Okey, salah satu cara lagi untuk saya kurangkan risiko adalah dengan tambahan lagi satu indikator untuk memudahkan kita buat decision dan mengurangkan risiko. Saya menggunakan moving average. Moving average period 200, shift kosong, method exponential apply to close. Ni warna ikut sukalah. Ketebalan pun ikut suka, tak ada masalah. Level tak ada apa perubahan macam biasa, macam ni juga. Lepas tu klik OK. So, okay, kita tengok kat sini untuk kurangkan risiko kita. Bila tengok kat sini hint to sell, tapi price berada di atas. Tu menunjukkan hint to sell ni tak valid. Kalau kita sell, mungkin risiko. Okay, faham? Berlakunya hint to sell, tapi price candlestick semua dekat atas MA 200. So, ini menunjukkan hint to sell ni tak valid. So, kita jangan, kalau kita nak entry sell, tadi kan without, tanpa MA ni, kita mungkin boleh ada entry untuk sell. Tapi dengan keadaan bila dah kita nampak hint to sell, tapi candlestick ada dekat atas MA ni, kemungkinan dia adalah risiko. Mungkin fault signal. Sebab apa? Dia masih lagi momentum high dalam keadaan bullish. Okay. So setakat ni ada apa soalan tak? Tak ada apa soalan Untuk MA ni kita tengok yang latest punya Okey, contoh yang berlaku pada hari Jumaat hari itu. Kita tengok dia maintain hint to buy, hint to buy. Lepas tu dia cross kat sini hint to sell. Okey, itu menunjukkan market nak turun. Tapi dalam keadaan sini candlestick berada di tengah-tengah macam ni. Okey. So bila candlestick tengah-tengah macam ni, ni menunjukkan dia keadaan sideways. Walaupun sekejap. Okey. Berlaku hint to sell. Kat sini kita boleh sell lah dekat-dekat dengan MA ni. Kalau dia atas daripada MA, jangan sell. Contoh hint to sell tapi dekat sini kan. Price masuk dekat sini, masih hint to sell. Okey, dekat sini. Sini. Price berada di atas MA. Hint to sell tu automatically tak valid. Okey, faham? Keluar hint to sell, sampai kat sini normally kita sell. Kita naik sini kita sell. Tanpa MA tadi kita memang sell lah. So kalau dekat sini kita tengok kan, market terus naik, terus naik. So dekat sini kita floating. So dengan adanya MA 200 ni, dia mengurangkan risiko kita untuk masuk market. Bila berlaku hint to sell, masuk zone sell, tapi price ada dekat atas MA. So untuk kita sell adalah risiko yang besar. Okey. Okey, jom kita check previous daripada hari yang hari kelas tu. Ni hari Jumaat
Khamis, Rabu. 13 ni lah. Ni lah malam ni yang news kan. Okey. Okey, kita tengok. Berlaku hint to sell tapi price dekat atas MA. So tak valid, kita pakai yang sebelum ni punya. Hint to buy. Okey, kita pakai hint to buy, masuk kat sini kita buy. Zone sini buy. Dia pergi 50, tak TP lagi. Mana dia? Sekejap. Okey, sini buy. Tu sini buy lagi. Sini macam saya kan, dia masuk lagi bawah, saya buy lagi. Okay, normally saya normally lah, saya TP dekat level 70. Kalau nak selamat, TP dekat 50 sahaja. Dekat level 50 sahaja kalau nak selamat. Kalau akaun kecil-kecil tu $30, $20, tak ada masalah, boleh trade oil ni, tak ada masalah. Tapi pastikan kita kurangkan risiko berada dalam market. So lagi lama kita duduk dalam market, lagi risiko lah duit kita tu. Okay, so dekat sini 3 kali 3 entry. Macam saya, kadang-kadang saya masuk sini besar, saya punya lot besar kat sini dah cover 2 lot yang masih merah, saya tutup lah. Sebab saya dalam keadaan positif. Untuk setup RSI gila ni, jangan risau. Satu hari kita boleh tengok okay, kita tengok yang siapa ni tanda customize. Ada arrow? Oh, ada. Arrow. Okay. Kita entry 1. Allah, kecilnya. Macam mana lagi besar? Line size, okay. Line size yang ni ya? Okay, tu kecil sangat lagi. Kita ambil yang paling besar. Ni pun kecil juga, besar sikit. Okay. Bolehlah, nampak warna putih. Okay. Baik. Jarang pakai arrow ni. Okay. Yang ni first kita entry buy. Buy kalau kita pakai arrow ni lah. Arrow buy lah. Arrow up. Kat sini. Okay. Ni kita delete. Okay, satu entry buy. Dua entry. Sini. Ini ada small satu. Sini ada big satu. Okay. Lepas tu sini tak ada, sini satu. Sini satu je lah, satu, dua. Satu sini, ya. Betul tak? Okay. Sini satu. Oh, okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini satu, ni tak ada ni. Ni daripada atas bawa masuk turun ni kan. So, yang ni satu dekat sini. Lepas tu dia masuk balik. Keluar tak habis, masuk balik. Selagi mana price candlestick ni ada dekat atas MA, saya yakin untuk entry. Okay. Sebab tu saya guna MA ni, saya lebih kurangkan risiko saya. Yang contoh macam ni kan, dia naik, lepas tu dia turun balik. Ini saya punya favourite lah, saya akan masuk lagi lah. Dah ada peluang untuk layer kan. Kadang-kadang tak ada peluang untuk layer. Contoh macam ni, dia layer sekali je. 50, TP dah. Okay, masuk balik sini. Keluar, tak dapat 50, turun balik. Masuk lagi satu. Keluar, sama ada kita TP ataupun ini peluang. Kapai. Dia masuk sekali, turun balik. Ini dua-dua small. Kalau dekat dengan MA macam ni kan. Kalau dekat dengan MA ni, kita boleh masuk lagi. Kalau dia jauh macam ni, contohlah dia jauh macam ni untuk sell. Dia risiko. Kalau dekat-dekat macam ni, kalau ada hint to sell tu, boleh dimaafkan lah. Tapi masih ada risiko. Okay. So, sell. Ni saya tak buy je ya. Hari Jumaat tu, buy sahaja ada. Okay. Lagi kita kira berapa setup satu hari ada. Ni average lah. Okay. So kita tak payah nak kalut-kalut. Nak trade sepanjang masa. Sebab peluang tu banyak kali datang. Okay, ni tak masuk, tak masuk. Ini dia masuk. Masuk terus. Kat sini lah Okay, salah satu lagi kenapa saya suka masuk. Bila dia masuk, saya entry terus. Saya tak tunggu dia congek macam ni. Sebab apa? Sebab macam ni lah. Dia masuk terus dia naik. Dia tak tunggu dah. Kalau kita nak masuk lepas dia keluar daripada sini, kita masuk kat sini ya. Okay, dekat sini ada dua. Dia masuk sini zone 1, masuk zone 2. So 2 entry dekat sini. Lepas tu dah tak ada dah. Ada lagi. Okay. Ada lagi. Sini. Sini. Kenalah. Bagi je lah. Okay, lepas tu floating ya. Okay, masuk buy balik. Okay, ni dah lebih satu hari dah. Okay, space. Okay, kita kira daripada open market. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So kalau kita TP $1, contoh lah. Contoh kita ambil $1. Tadi berapa tadi? Lupa dah. 19 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 19. Kalau kita ambil satu entry, $1, satu hari kita boleh dapat $19 kepada $20. Satu hari RM80. RM80 kita ada satu hari, average lah. Ini kita ambil satu hari punya setup lah. Ini hari Khamis. So macam siapa tu? Faiz. Saya tak pasti berapa dah dia mesej saya malam tu. Dia test dekat demo lah. Ya, saya check. Dia ada mesej saya. $76. Berapa Faiz? 34 USD. Dalam masa 3 hari, 2 hari. Oh, sehari saja $36. Lot 0.03. Itu dia. Lot 0.03. So
Setakat ni ada apa-apa soalan? Lot 0.01 hingga 0.03, 34 USD. So dia dah back test. So lagi satu yang kita boleh guna juga dekat brand. Sama je, dia punya function dia sama je. Okay, function dia sama juga. Into sell, masuk sell. Sebab ni kat bawah. Kalau macam ni, macam tadi, kalau macam WTI tak ada ni. Kita tak nampak. Dia into sell. Tapi betul lah, sama lah bawah. Boleh sell. Tapi risiko lah sebab ni betul-betul tengah-tengah. Kalau brand, dekat dengan ni okey lah. Boleh basih-basih bawah. Bawah MA. Okay. Macam yang ni into sell, tapi bila dekat sampai dekat sini, price dekat atas. Bila price dekat atas, kita ni lah. Jangan entry lah. Risiko. Main ke? Main. Modal tinggi demo. Okay. So, ada apa soalan setakat ni? Tu Fikri apa Fikri? Apa ni? Danny, Faiz share dalam grup Telegram. Apa yang dia dah buat backtest apa semua. Ni brand. Next week try lagi. Try dekat demo dululah. Cari momentum dulu, bagi faham, bagi confident untuk entry tu. Sebab dia scalping. Scalping ni you jangan risau. Setiap masa macam saya cakap mula-mula hari tu, berkenaan dengan masa kelas basic tu, bagi yang part time trader, cari masa yang bukan masa kerja. Sekejap saya nak cas. Cari masa trading tu jangan masa kerja. Sebab apa, ramai yang trader, part time trader, ambil masa waktu kerja. Kalau ni apa ni Hisham dalam Telegram, nanti saya jawablah dalam Telegram kita tengah kelas. Okey, kalau part time trader tu cari masa untuk kita trade. Okey, contoh dekat sini kita tengok dia kalau pukul 2 tu dia pukul 10. Okey, daripada pukul 10 MT4. Okey. Pukul 10 MT4. Okey, pukul 10 MT4 ni adalah waktu pukul 2. So maksudnya pukul 9. Okey, dalam tempoh ni lah, kalau waktu kerja, waktu rehat, ini sahaja waktu kita yang ada untuk trade. Okey. So lepas balik kerja trade lah. InsyaAllah ada. Cuma jangan trade, kalau bawa kereta jangan trade. Bahaya. Kat sini pun kita dah dapat satu entry. Kalau satu entry ni berapa kita dapat? $4. Cukup lah, lepas lah makan tengah hari. RM16. So ada apa yang tak faham lagi tak? Cubalah. Saya dah pakai ini 5 tahun dah. Cuma saya boleh kontrol saya punya loss dengan adanya MA200 ni. Sebab apa? Bila dia hint to sell tapi price di atas, memang saya tak masuk. Macam yang ni kan.
Hint to sell. Bila sampai dekat sini, price dah kat atas. So jangan masuk lah. Hari Rabu akan datang ni, kita masuk next chapter, iaitu fundamental berkenaan dengan news. Hari Rabu itu kan saya sell based on data. Okay, tapi price naik macam yang sebelum ni saya cakap, price mungkin akan naik malam ni. Tapi data menunjukkan minyak banyak. Sepatutnya harga turun, tapi harga naik. Kenapa harga naik? Okay, entry saya based on data. Pernah dengar tak orang kata sell the fact by the rumors? So dekat sini sentimen sangat-sangat kuat mengatakan minyak naik. Ketakutan, fear. Bila fear, minyak naik, komoditi naik harga. Okay, untuk chart saya tutup dulu . So setakat hari ini ada apa soalan tak? Sebab indikator ni ini saya buat 2 kali supaya ada yang hari tu terlepas, hari ni boleh dengar. Dan recording ni pun saya akan share dalam grup nanti. So lepas ni saya tak mengajar dah. Cuma yang mana boleh dapat tangkap, kalau boleh mengajar orang lain, teruskanlah mengajar orang lain. Boleh pakai kat currency, boleh. Sekejap, saya buka. Okay. Kita tengok dekat jadi saya dah tanda dah. Ya. Okay. Kita cari dekat Euro USD. Okay. Okay. Ada hint to buy. So, kita buy. Buy kat sini. Turun lagi buy. TP. Sorry. Hint to buy. Tapi ni, jadi kat sini bawa MA. Boleh pakai sebenarnya. Tapi dia tak. Saya tengok tak cantik dekat currency. Kalau tidak, saya dah pakai dekat currency. Okay. Tengok macam ni kan. Hint to buy. Sekejap. Hint to buy. Lepas tu turun hint to sell. Tengok dia tuna macam mana. Dia tak cantik sangat dekat currency. Yes, spread pun tak cantik. Tapi kalau dekat Oroku guna ECN, ECN Oroku okey lah, boleh pakai lah. Dia kecil spread dia, tak ada masalah. Tapi dia slow sikit lah. Kalau untuk currency okay, untuk currency kita pakai dekat H1 lah. Okay, dekat H1 dia cantik. Cuma kalau pakai dekat H1 dia lambat sikit lah. Okay, dia susah sikit. Okay, tengok dekat H1. Okay, hint to sell. Sell lebih kurang pukul 7 MT4. Lebih kurang pagi juga lah, pukul 11 macam tu. Pukul 11, pukul 12. Hint to sell, kita nak sell pukul apa? Dah makin nak tutup lah. Okay, boleh lah nak sell the next day. Sebab dia masih dalam ni kan. Sebab kita pakai H1. Okay. Masuk ni tengah hari besoknya kita boleh sell lagi. Kalau sini ke sini 58 pip. Kalau kat currency gunakan H1. Tak ada masalah. Boleh je. Tapi dia tak berapa cantik lah. Macam yang ni kan. Dia masih hint to sell kan. Hint to sell. Bawa sampai ke hari Khamis. Dia tak ni lagi. Dia tak cross. Masih kita boleh entry. Kita mungkin entry dekat sini. Okay. Dekat zone sini. Sell. Kita ada 2 entry. Sini semua kita masuk. Masih floating lagi kan. So, mungkin berlayer-layer lah kat sini.
Yes, tak berapa ngam. Memang saya dah try. Yes, abang dah try kan? Alan. Dah try. Saya dah try. Saya trade guna ni 5 tahun dah. 5 tahun lebih dah. So memang currency H1 okey sebab saya dapat ilmu ni mula-mula dekat currency. Digunakan dekat currency time frame H1. Tetapi bila saya mendalami dia, yang terbaik adalah dekat oil, dekat WTI. Memang dia memang ngam lah saya cakap. Memang ngam untuk scalping. Contoh kita nak pakai dekat gold Dekat gold pun boleh pakai sebenarnya. Boleh je nak pakai kat mana-mana. Cuma dia tak berapa cantik. Contoh dekat ni sideways. Sideways kita abaikan lah. Memang tak boleh trade lah. Kita tengok Okay, hint to buy. Masuk buy. Kalau kita abaikan MA ni boleh lah. Tak ada masalah lah. Boleh lah kita buy. Tapi dengan MA ni saya punya apa yang saya dah lalui, MA ni banyak menyelamatkan saya daripada floating. Ada juga macam Faiz pun trade guna gold juga. Boleh je sebenarnya. Okay, contoh yang ni hint to sell tapi price ada kat atas. So tak valid. Pakai hint to buy. Buy. Memang boleh buy, tak ada masalah. Okay, kita buy dekat sini. Daripada sini. Sekejap ya. Daripada sini. Tak dapat banyak mana dah. Buy kat sini boleh lah. Ada 37 pip. 37 pip, $3.5 per 1 sen. Dekat gold 23 sehingga 27 kalau ECN Pro dekat Oroku. Tak apa Wak okey je Wak master dah. Salam. Okay, yang terbaik saya dah pakai adalah dekat WTI. Ini adalah yang paling cantik sekali. Okey, saya nak bagi hint sikit untuk minggu last bulan puasa. Okey. Untuk minggu last bulan puasa saya akan ajar satu teknik yang orang kata apa daripada cikgu saya, cikgu Arisai ni juga lah. Dia panggil, kalau tuan-tuan perasan, chapter yang terakhir dalam trading oil strategi ni adalah sequence. Okay, sequence. Sekejap saya share. Mana nak share saya punya desktop ni? Sekejap. Tak apalah, saya share dulu. Okey, dalam ilmu yang saya akan ajar last chapter adalah sequence. Sequence ni adalah satu jujukan number yang mana market akan bergerak mengikut cycle number itu sendiri. Itu adalah number Fibonacci. Contoh macam market yang current sekarang ni adalah dia bergerak daripada sini. Nanti macam mana nak dapat daripada sini saya akan ajar. Okay. First movement dia daripada sini ke sini adalah 78 pip. Okay, kita ambil ni 78 pip. 78 pip dia paling terdekat dengan nombor 89. So, kalau mengikut jujukan number, sebelum 89, dia akan retrace kepada 55 ataupun 34 ataupun 21. So dekat sini kemungkinan dia retrace hanyalah 21.
So kita tengok 20 hampir kepada 21. So selepas 89 dia bergerak sejauh 144 pip. Ni tak habis lagi. Baru 133. Kemungkinan dia naik atas lagi sehingga 144. 44. So macam mana kita nak tahu pergerakan ni? Nanti saya akan ajar. Okay. Yang tanda-tanda color-color ni, ini adalah tempat-tempat retracement yang possibility dia akan retrace. Okay, yang line merah ni adalah line asbar, asking price. Bukan line yang saya buat. Dan line-line yang merah ni, okay, kalau kita tengok di daily chart, saya ada marking date-date yang saya akan full margin. Dia akan datang ni adalah 22, sorry. Yang ni adalah 16 hari bulan 4. 16 ya, betul. Sekejap, besarkan sikit. Betul lah. Ni 16 hari bulan 4. Ini adalah 22 hari bulan 4. So kita tengoklah hari Senin, 16 kemarin kan. So market off. So dia akan start kat sini lah. Selepas tarikh ni. So besok kita tengok tapi besok market tak buka. Gold dengan oil masih lagi cuti untuk Easter. So sekarang ni tuan-tuan hanya fokus untuk sampai hari Isnin ni, Isnin, Selasa, Rabu, sebelum masuk chapter 4, final punya chapter, EU full margin. Bye. Ya betul tau, kalau EU berdasarkan tarikh dia adalah 14 hari bulan 4, hari Jumaat itu. So full margin buy sehingga 24 hari bulan 4. InsyaAllah. Okay, nanti ilmu-ilmu tu nanti kita akan belajar lain kali ya. Okay. Macam mana kita nak detect, macam mana kita nak gunakan date, macam mana kita nak gunakan masa untuk trade. Ada lagi tu kan? Yes, saya hanya trade kalau currency date dia yang saya tanda ni. Macam hari tu masa saya balik Penang hari tu 4 bulan 4. Tapi sebenarnya dia bermula daripada 1 hari bulan 4. So 4 hari bulan 4 ni kalau tak silap saya hari cuti. Hari Monday. So dia start Monday. Monday tu adalah sell. Sell daripada Monday. Date yang seterusnya ni saya tak tengok lagi. Sampai mana nak sell ni. Ni semua saya dah tanda dah. Ni yang dah terlepas. Ni apa? UJ, EJ. So yang ni saya akan ajar bukan hari lah. Chapter last. Last chapter. Okay, last chapter saya akan ajar. So, fokus kepada minyak. Okay, untuk minyak, ada tak minyak? Minyak tunggulah. InsyaAllah dia junam. InsyaAllah. Dan berdasarkan mapping date ni, hari Jumaat lepas, sepatutnya dia 16 hari bulan. 16 hari bulan kemarin, hari Sabtu. So, cuti. Kemungkinan hari Isnin lah. Isnin cuti juga. Ni komoditi. Ke hari Selasa. Okey, setakat ni RSI gila. Ada apa soalan tak? Ada apa pertanyaan yang tak faham ke? So nanti yang dah backtest, teruskan backtest lah. Gunakan account demo dulu untuk backtest. Cari rentak. Faham. Jangan kalau nak masuk real pun tak ada masalah. Tapi
Itulah nasihat saya, dapatkan rentak dulu. Jangan terus full masuk real terus. Sebab kita tak tahu apa yang tuan-tuan nak adalah nak cari duit, bukan nak leburkan duit. Sayang duit. Sebab kita kerja. Kita penat, bukan kita dapat daripada orang bagi saya saja duduk saja dapat duit, tak. Kita cari duit. Saya tahu tuan-tuan pun suami. Macam saya juga. So kita cari duit. Kalau ada duit tapi kita nak gunakan terus, jangan ada yang nak keluarkan KWSP ni kan. Saya nasihatkan salah satu cara dia adalah investment lah, yang macam saya cerita minggu lepas. Okay. Lagi satu, janganlah masuk market dengan keadaan yang, kalau tuan-tuan ready untuk $1,000, pecahkan kepada 10 akaun. Jangan hempuk $1,000 tu dalam satu akaun. Lepas tu bila dah profit compounding, jangan compounding dalam akaun. Compounding dalam bank account. Kalau keluarkan KWSP ni, saya nasihatkan beli emas. Ataupun cari tempat investment. Okay. So hari ni kita habis awal sikit lah, 8:11.30 dah habis. So kita jumpa hari Rabu minggu depan. Kita masuk topik fundamental. Nak explain sikit lah. Kita sekejap, saya punya bos suruh explain sikit. Sekejap saya buka ni. Saya share berkenaan dengan GPF. Platform yang tuan-tuan boleh buat investment lah. Okay. Okay, ni adalah salah satu platform dekat Oroku yang ada. Okay, contoh inilah satu GPF, performance dia lebih daripada setahun. Okay, lebih daripada setahun, dan last year 71. Ni adalah record based on track record yang lama lah. So dia buka akaun baru tahun ni. So daripada bulan, kalau ikut password yang dia start, betul-betul start di Oroku adalah pada bulan 2. Okay, bulan 2. So last month dia dah achieve 7.2%. So bulan ni nampak macam laju sikit lah. Baru tengah bulan dah sampai hampir 6%. So modal permulaan adalah $1,500. So bersamaan dengan RM6,600 Malaysia. So perolehan kalau tuan-tuan follow copy trade ni 10%, kira 5 hingga 15% lah. Target profit dia 5 hingga 15% setiap bulan. Okay, dia trade hanya currency pair GBP USD sahaja. Kalau tengok sini, kat sini drawdown dia sangat kecil lah, 3.6% sahaja. Okay, winning rate kita boleh nampak dekat sini, profitable days by sini position. Okay, kita tengok kat sini position dia 50% winning, hampir 60% lah winning rate. Okay, yang kedua adalah robot CCL. Okay, robot CCL ni adalah dia trading hanya kepada pair gold. Okay, kalau kita tengok dia start berapa hari bulan dia start berapa bulan lah berapa hari dah ni, sekejap tengok profitable days 6 hari. So 6 hari tolak Sabtu Ahad, 4 hari. So 4 hari, dalam tempoh 4 hari dia dah buat profit sebanyak 39%, hampir kepada 40%. Dengan winning ratio 67-30.
Okay, 70% lah dia punya winning rate. Okay. So kalau yang berminat ni hanyalah $500 saja. Okay. Dia baru start bulan ni, baru 4 hari. Dah 40%. Tapi dia punya apa ni kita panggil profit sharing adalah 60-40. 60 investor dan 40 kepada manager. Setakat ni 2 hari profitable days. So dia floating 2 hari. Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh PM saya lah personal. So ni saya stop dulu recording. So harap nanti saya share